Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Masih lagi di bawah tajuk reka bentuk aquaponik. So, kita masuk sub topik 2.5.2 dengan 25.3. Okey, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik dan juga mengenal pasti komponen aquaponik. Okey, jadi masing-masing boleh bersedia dengan modul. Okey. So awak boleh isi pada tempat kosong yang telah saya sediakan pada modul tersebut. Okey, kalau awak tak sempat isi jawapan, awak boleh rujuk pada buku teks. So ini adalah jenis sistem reka bentuk sistem raft. Raft tu daripada perkataan rakit dalam bahasa Melayunya. Okay. So akar tanaman dia punya kelebihan kat sini. Lupa saya nak tulis kelebihan dengan kelemahan. Okay, ini kelebihan, ini adalah kelemahan. So kelebihannya lihat pada bahagian akar tanaman. So akar tanaman di sini sepenuhnya kita punya apa ni? Sepenuhnya terendam, rendam di dalam air takungan. So akar tanaman boleh menyerap nutrien organik dalam air secara terus. Dia tak lambat, maksudnya akarnya terus dapat air. So tanaman yang kedua, tanaman tumbuhan dia pokoknya lebih cepat tumbuh berbanding daripada sistem yang lain. Dan yang ketiga, kelebihannya productivity system ini lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. So yang ini digunakan dengan lebih ramai yang menggunakan sistem ini untuk tujuan komersial, untuk tujuan pasaran, sebab ia lebih mudah untuk dibina dan kosnya lebih murah berbanding daripada sistem yang lain. Lagi satu, disebabkan yang kelebihan nombor 2 tadi, tanamannya lebih cepat tumbuh. Okay, kelemahannya di sini dia lebih terdedah kepada serangan bakteria pada akar tanaman sebab dia terendam terus ataupun lama di dalam air. Okay. So dia terdedah kepada serangan bakteria tu lah. Okay. Yang terendam tadi adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan reput akar-akarnya jadi mudah reput. Okay, walaupun tumbuh dengan lebih cepat tapi ada serangan daripada bakteria pada akarnya. Okay, kemudian kelebihan reka bentuk sistem aquaponik ebb and flow. Ebb and flow ni pasang dan surut dalam bahasa Melayunya. Okay. So biofilter, kelebihannya biofilter, biopenapis yang berlaku dalam media penanaman ni kat sini ni, dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. So dekat sini dia ada penapis semula jadi, dan ini boleh kurangkan kesukaran dalam buat reka bentuk aquaponik. Jadi tak ada penapis selain daripada yang ke atas yang inilah. Okay. Biji benih nursery boleh ditanam terus pada media tanaman. Jadi untuk kaedahnya awak boleh tanam biji benih. Kalau raft tadi tak boleh, awak kena letak anak pokok. Biji benih macam susah nak bercambah. Yang ketiga, menggunakan media penanaman. Ini kita letak kat besen ni pada bekas tanaman. Okay, seperti batu kerikil, hydroton ataupun media penanaman yang sesuai. So yang itu 3 kelebihan. Dan kelemahannya, kita guna elektrik 24 jam sebab nak sentiasa air ni mengalir. Jadi penggunaan elektrik tinggi. Kalau awak tak guna elektrik, tak ada berlaku kitaran aquaponik dekat sini. Jadi ikan ni pun boleh mati. Kalau ikan ni mati, dengan tanaman-tanaman awak sekali mati. Okay, perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan sebab dekat sini dia guna loceng sifon. Okay.
Kalau loceng sifon ni rosak, akan menyebabkan air kat bekas tanaman ni akan melimpah. Bila air kat bekas tanaman melimpah, maksudnya air kat dalam tangki ikan ni pun berkurang sebab tak ada kitaran air masuk dan keluar. Kalau air berkurang, ikan pun akan mati. Okay, to ebb and flow. Okay, yang ketiga sistem NFT. So NFT ni maksudnya near film technique. Maksudnya near film technique ni disebabkan akar dia ni cuma menyentuh lapisan permukaan air kat situ. Okay, berbeza dengan rough tadi. Rough akarnya terendam. Kalau ini akarnya menyentuh permukaan air. So air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Jadi kita tak gunakan air yang banyak. So pump yang digunakan agak kecil sebab kita tak memerlukan kita nak cakap apa kita tak memerlukan air yang banyak untuk naik ke atas. So kita boleh guna pump yang kecil. Produktiviti tidak setinggi sistem rough tetapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Okay, pertumbuhan tanamannya tidak sepantas rough tapi masih boleh lagi bagi hasil yang awak nak. Okey, kelemahannya memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Sebenarnya kat sini tak guna media penanaman pun, guna air je, nampak? So awak kena guna filter, bukan awak letak dekat dalam tangki ni ke. Okay, untuk filter. Ataupun pada bahagian sini lah. Awak letak filter pada bahagian sini, jadi sebelum air tu keluar, air tu telah ditapis. Okay, penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT. So awak tak boleh semai benih terus kepada sistem ni. Awak kena tunggu benih tu keluar dia punya anak pokoknya sikit, baru awak pindah kepada sistem NFT. Okay, sebabnya apa? Sebab benih kan mana dapat sentuh air. Kali ni pun anak pokok pun akarnya sikit tu je sentuh air. Kalau benih lagilah tak kena air. Sebab tu kita tak boleh buat penyemaian benih guna sistem NFT. So itu 3 sistem rough, ebb and flow dan juga NFT. Okey, kita dah habis kelebihan dengan kelemahan. Jadi kita masuk dekat sini mengenal pasti apakah komponen yang kita boleh gunakan untuk buat sistem aquaponik. So dekat situ ada beberapa contoh reka bentuk sistem aquaponik yang kita boleh buat. Tak payah yang susah pun, yang simple pun boleh. Okay, kalau awak tengok situ tu daripada kayu akuariumnya. Okay, yang ini akuarium biasa, kita guna pump kat situ, nampak? So awak boleh tanam pokok dekat atas ni. Ini adalah sistem raft. Okay, yang ini sistem ebb and flow. So kita tengok komponennya. Okay, yang pertama sekali adalah tangki ikan. Sama ada awak boleh guna tangki ikan yang plastik ni ataupun awak boleh guna akuarium. So fungsinya adalah jadi awak boleh tulis pada modul tu, saya dah bagi ruang untuk tulis nama komponen dan juga fungsi. So fungsinya memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita tengok kuantiti air. Macam mana kita nak pilih tangki ikan yang bersesuaian. Kita tengok daripada segi kuantiti air tu dengan saiz bekas. Kalau ikan tu banyak, awak memerlukan tangki ikan yang lebih besar. Jangan ikan banyak tapi awak beli tangki kecil. Kesian ikan tu ruangnya sempit, tak sesuai. Okay. Penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang pertumbuhan lumut. So awak boleh guna kolam berwarna hitam ataupun warna yang gelap untuk halang lumut tumbuh pada dinding tangki. Jadi tak perlulah awak nak buat kerja pembersihan kerap kali. Okay, itu adalah
komponen. Cara awak nak pilih tangki ikan. Okey, komponen yang kedua adalah bekas tanaman. So, bekas tanaman boleh terdiri daripada plastik. Bukan plastik lah yang sesuai. Supaya awak boleh senang nak tebuk. Kan kalau MM Flow awak perlu tebuk pada bekas tanaman ni untuk awak masukkan loceng sifon. So, fungsinya menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik pasang dan surut ataupun kitaran sebagai proses pengawalan air. So, kita gunakan ni untuk sistem aquaponik pasang surut. Pasang surut ni MN Flow. Okay, so ataupun awak boleh guna pipe PVC ni dilubangkan dan dimasukkan tanaman ni pada lubang. Ini antara pilihan yang selain daripada ni lah. Okey. So, kemudian sistem perpaipan. So, sistem perpaipan fungsinya untuk menyalurkan air kepada tanaman. Sama ada awak boleh guna pipe PVC ataupun pipe poli. Jadi, kalau sistem perpaipan awak perlukan menggunakan penyambungan pipe, jadi ini adalah antara komponen yang awak boleh guna untuk buat penyambungan pipe. Okay, kita ada siku 90, siku sudut 90 pengecil. Kita ada palam, kita ada grommet, kita ada T sama. Yang ini adalah, kalau yang hitam ni adalah untuk pipe poli, kegunaan pipe poli. Kalau yang ini adalah untuk, yang warna kelabu ni untuk kegunaan pipe PVC. Awak tak boleh guna pipe poli, penyambungnya pipe PVC, tak boleh. Kalau pipe poli, penyambungnya mesti guna penyambung untuk pipe poli juga. Okay, itu sistem perpaipan. Yang seterusnya adalah media tanaman. So, media tanaman fungsinya adalah pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Jadi, ini adalah antara contoh media tanaman yang boleh digunakan, iaitu terdiri pada batu kerikil, rock wool, perlite, batu kecil putih tu, hydroton ni daripada tanah liat, clay, dan coco peat ni sekam kelapa, sekam padi, coco peat. Okey. Okey, haruslah mempunyai ruang udara. Okey, media tanaman perlu ada ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Jadi awak pilihlah media tanaman yang sesuai dengan awak punya jenis tanaman supaya pokok awak boleh tumbuh dengan lebih baik. Okey, itu adalah media tanaman. So, komponen seterusnya adalah pam air. So, pam air ni awak ikut kesesuaian saiz tangki. Kalau tangki awak besar, awak kena guna pam yang kuasanya lebih tinggi supaya air tu boleh dapat naik atas. Kalau kata kita guna MM Flow, jadi bekas tanamannya ke atas, awak kena guna kuasa yang tinggi lah supaya air tu boleh pindah ke naik atas. Okay. So, memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. So, itu adalah fungsi pam air. So, saya rasa macam ada lagi tak? Macam dah habis je. Ada lagi. Okay, ni last. Okay, seterusnya adalah penapis ataupun filter. So, filter ni fungsinya memindahkan air. Oh, ni saya silap ni fungsi ni. Saya tak tukar lagi. Okay, awak boleh rujuk pada buku teks lah. Okey, filter fungsinya mana dia? Okey. Okey tu. Okey, filter dapat dapat menyingkirkan pepejal dan kita buat penukaran air. Okey, dapat menyingkirkan pepejal, penapisan mekanikal dan penukaran air, iaitu penapisan biologi. So, penapis tu diperlukan agar kualiti air menjadi bersih dan jernih. Okey, selain tu juga kita boleh elakkan pam air ni daripada tersumbat, daripada sumbat dengan tu lah sisa-sisa ikan tu. Ikan tu kan nanti dia melekat pada pam, jadi akan menyebabkan
pump ni akan ni. Dia akan melekat dekat lubang ni ataupun kat sini akan menyebabkan pump air ni akan tersumbat. Jadi penapis ni boleh tolong untuk elakkan pump tu daripada tersumbat. Okay, dalam sistem aquaponik flow, perasan surut, media tanaman dalam grow beds bertindak sebagai penapis biologi dan mekanikal serta sebagai tempat untuk menyokong tanaman agar dapat tumbuh. Itu maksudnya app dengan flow tu dia punya penapis ni terdiri daripada medium tanaman itu sendiri. Sebab tu app dengan flow tak perlu lagi penapis yang lain. Kalau sistem NFT dia perlukan penapis yang berasingan dari kolam ikan. Okay, so itu penapis. Jadi okay, habis untuk subtopik 2.5.2 dengan 2.5.3. So jangan lupa awak isi dalam modul yang saya dah sediakan. So insyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang lain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.